padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pada air. Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon ni. Lahazon terbaik. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi yang menonton di Facebook dan juga di Lahazon Education. Alright, so hari ini saya bersiaran di 8 platform, iaitu di YouTube page, YouTube Facebook dan juga di YouTube Facebook pula. Di YouTube channel, Facebook dan juga di FB group, So hari ini saya akan adakan share, saya akan kongsikan berkenaan dengan topik sains sekolah rendah. Alright, untuk minggu lepas saya sudah pun kongsikan tips untuk sains sekolah menengah, iaitu jenis-jenis soalan TP1 dan TP2. Hari ini pula saya akan share pula, saya akan kongsikan lagi berkaitan dengan tips mudah untuk kenal pasti pembeli rumah. Nampak macam mudah kan? Tapi ramai pelajar yang problem dekat bahagian ni. Jadi nanti saya akan sharekan, jadi apa yang ada yang menonton di sini, boleh sharekan video-video ini, boleh sharekan video live saya salah, bersama anak-anak anda ataupun rakan-rakan yang lain. Alright, so bagi yang menonton boleh komen, clear ke, macam mana ke, suara okey ke. Alright, so kita ada penonton di YouTube. Wali Nazira, Assalamualaikum Cikgu Mana. Waalaikumsalam. Abdul Musi. Waalaikumsalam Cikgu. Waalaikumsalam Abdul Musi. So bagi yang Habibi. Jangan macam-macam Luqman. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam. Alright, so hari ni kita bukan nak bercakap pasal Arab, kita nak cerita tentang subjek sains. So sebelum tu komen dulu yang di Facebook dan juga di YouTube. Ada komen clear ke, macam mana ke, ada suara macam robot ke, sekat-sekat ke, boleh bagi tahu, nanti kan ada yang tak jelas pula. Boleh komen dulu, yang menonton ni boleh share lagi supaya lebih ramai yang boleh betul. Pagi ni saya faham ada pelajar yang ada kelas, so hari ni saya buat konseri khas untuk ibu bapa yang nak tahu tips ini dan mungkin boleh bantu anak-anak nanti ketika PDPR sedang berlangsung. So sekarang ni kan masih lagi PKP dan sekolah pun sebelum buka. Jadi banyaklah homework kan. So ibu bapa yang ada masalah nak tolong anak macam mana. Mungkin tak faham ini, dulu lain, sekarang lain.
So di sini saya kongsikan khas untuk ibu bapa dan tuan-puan di luar sana supaya boleh bantu anak-anak juga nanti. Okay. Kita dah ada 5 orang memandang. Alright. Bagi yang menonton boleh say hi dulu. Okay. Alright. So, topik pagi ini saya kongsikan khas untuk pelajar sekolah rendah. Yang mana pada hari Isnin hari tu saya kongsikan bagaimana nak menjawab soalan definisi secara operasi. Okay. Dan hari ini saya kongsikan lagi topik yang lebih kurang yang ada kaitan dia iaitu pemboleh ubah. Macam mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah. Terutamanya pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas dan juga beberapa jenis yang soalan berkaitan dengan pemboleh ubah ni. Okey, dia ada pecahan-pecahan dia. So hari ni saya akan kongsikan lebih kurang 2 jenis soalan, okey, 2 jenis soalan berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, kalau semua dah ready, saya akan mulakan perkongsian saya. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya di ruangan chat. Okey, dan saya akan pop upkan soalan tu di skrin. Alright. Sebentar ya. Okey. Alright, so saya akan kongsikan hari ini ialah tips mudah untuk kenal pasti pemboleh ubah. Okey, sebelum tu kita kena tahu dululah pemboleh ubah tu apa. Okey, sekarang kita nak tahu dulu apakah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi selalu dia dekat sini kan. Pelajar akan confuse bila kita kata benda yang berbeza, benda yang diubah. Pemboleh ubah bergerak balas pun sama juga, berbeza juga. So, macam mana kita nak kenal pasti yang manakah dimanipulasi, yang manakah bergerak balas. Okey. Mungkin ada yang dah tahu dan dia boleh kongsikan di ruangan komen. So sama-sama kita tukar pendapat di sini. Okay. So yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi ialah blur kurang clear ke? Rasanya dah guna internet sini. Okay. Bentar ya. Masih blur ke? Boleh komen dekat ni, komen. Okay. Nampak clear ke ataupun blur? Dekat sini saya nampak clear je. Kejap Okay, sekarang dah masih clear lagi ya? Kejap internet apa? Masih blur ke? Blur lagi? Lag juga? Rasanya internet sini lah problem ni. Sebabkan internet tu lagi lah. Okay, sekarang masih clear ke? Masih clear pula. Masih blur ke? Boleh tengok. Sekarang dah okay ke? Saya stop share dulu Okay, alright. So kena guna internet sebelah lah. Okay, so saya sambung lagi. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Biasalah kan berbanding dengan online ni. Okay, so pemboleh ubah dimanipulasi. Nampak skrin? Alright, pemboleh ubah dimanipulasi ialah pemboleh ubah yang sengaja diubah. Yang mana kita sendiri waktu kita menjalankan eksperimen tu, kita yang boleh ubah sebab kita nak tahu kesan perubahan ni adakah hasil dia sama ataupun memberi perubahan kepada pemboleh ubah yang lain. Pemboleh ubah yang lain tu maksudnya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contohnya contoh saiz magnet. Sengaja diubah. Okey, so saiz magnet ni bila saiz yang berbeza maka dia akan menghasilkan kekuatan magnet yang berbeza lah. Okey, so saiz magnet tu yang diubah, jadi itulah dia punya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, lagi apa lagi yang boleh diubah? Yang dia seperti saiz, tempoh masa, bilangan, jumlah, so semua tu boleh diubah.
Alright, diubah secara sistematik. Yang mana kita sendiri ubah semasa eksperimen tu dijalankan. Okay, apa beza dengan bergerak balas? Lepas kita tengok apa beza dengan bergerak balas. Alright. Okay, pun boleh ubah bergerak balas pula. Ini dia punya definisi lah. Pun boleh ubah yang berubah akibat daripada perubahan daripada pemboleh ubah yang lain. Macam tongue twist pula kan. Okay, maksudnya pemboleh ubah ni dia berubah disebabkan kesan daripada pemboleh ubah yang kita ubah tadi tu. Contoh tadi kita saiz magnet yang kita ubah. So kesannya tu dia akan mendapatkan hasil yang berbeza. Okay, kenapa? Sebab saiz magnet yang berbeza menyebabkan kekuatan yang berbeza. Bila kekuatan berbeza, so jumlah contoh paku besi ke paku klip kertas yang dapat ditarik tu berbeza juga. Okay, itu maksudnya. Okay, so pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil. Selalu ingatkan, okay, bergerak balas ni maksudnya hasil yang kita tahu selepas tu. Kalau yang pemboleh ubah dimanipulasi ni kita tahu awal-awal dah tahu. Okay, dia tak ada, dia bukan disebabkan oleh benda lain, dia yang menyebabkan perubahan. Bukan dia yang hadir sebabkan benda lain, maksudnya disebabkan oleh benda lain, tak. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi ni dia yang mengakibatkan perubahan. So perubahan yang berlaku tu itu kita panggil pemboleh ubah bergerak balas. Okay, and pemboleh ubah ni diperhatikan sepanjang eksperimen. Selalunya kita akan catat, kita akan perhatikan. Itulah pemboleh ubah bergerak balas. So nampak sini pemboleh ubah ni diperhatikan. Maksudnya pemboleh ubah bergerak balas ni dengan pemerhatian adalah benda yang sama. Kan? So dekat topik sains ni, bila kita kuasai dua pemboleh ubah ni, insya-Allah kamu akan kuasai, okay? Anak-anak tuan-puan akan kuasai soalan lain. Tukarlah macam mana pun, dia boleh jawab. Pegang pada dua pemboleh ubah ni sahaja. Alright? And sebab itulah saya adakan perkongsian hari ni, fokus kepada kita nak mudah untuk kenal pasti pemboleh ubah. Okay. So sekarang kita nak pergi kepada soalan dia. Ini bukan soalan. Okay, ini macam mana kita nak kenal pasti kedudukan pemboleh ubah berdasarkan jadual. Okay, ini common lah. Selalu soalan dia akan tanya macam gini kan. Dia akan bagi jawab. Dia bagi jadual, dia bagi graf. Ada juga yang tak bagi apa-apa. Dia bagi gambar saja. Lepas tu ada perkataan yang kita kena carilah untuk tentukan yang mana pemboleh ubah dia. Okay, kalau berdasarkan jadual ni paling mudah. Bagi saya, pemboleh ubah yang ada jadual, benda tu yang paling mudah dan kita tak payah pening-pening dah fikir. Okey, macam kat depan ni, okey, nampak dekat skrin. Ini ialah jadual yang mana dia ada 2 kolom sahaja. Okey, 2 kan? 2 kolom. So yang pertama tu kita panggil pemboleh ubah dimanipulasi atau bahasa Inggeris manipulated variable. And yang kedua pula yang sebelah kanan saya, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh tadi kan, saiz magnet. Selalunya saiz magnet tu dia akan letak dekat PM tu, and dekat kedua ni ialah hasil. Yelah, kita tengok logik lah kan. Logik pun kita akan try dulu baru kita akan dapat hasil. So apa yang kita try tu, itu ialah pemboleh ubah dimanipulasi, and hasil tu yang sebelah kanan ni pemboleh ubah bergerak balas. Okay, itu yang 2. Sekarang ada juga yang 3 kolom. 3 kolom ni pun bila tadi kita kata kan, okay, kolom yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi. So yang ketiga, yang bila ada 3 macam ni, pelajar dah confuse. Yang mana satu ni kolom pertama ke kedua ke ketiga. Okay, alright. So kat sini kolom pertama selalunya dia hanya maklumat tambahan. Yang mana dia tak ada efek pun dekat, dia tak memberi kesan kepada kita punya eksperimen ataupun uji kaji kita. Okay, so dekat sini perempuan kena ambil perhatian yang mana pemboleh ubah dimanipulasi ialah dekat tengah tu, kolom kedua, dan bergerak balas macam biasa dekat akhir lah, kolom ketiga. Okay, so bila kita dah detect benda ni, dia akan jadi mudah. Okay, lepas ni kita tengok soalan dia macam mana. Alright, yang macam gini pun ada juga. Di atas bawah dia ikut row dia. Okay, laju. Alright, so ada 2 situ, ke atas dengan bawah. Yang ni pun sama, yang atas tu ialah PM ataupun dimanipulasi, yang bawah tu adalah bergerak balas. Ini yang mudah lah berdasarkan jadual. Okay, so bila pelajar tahu yang ni, confirm dia boleh jawab soalan ni. Okay, dia boleh jawab pemboleh ubah, dia boleh jawab kesimpulan, dia boleh jawab hipotesis, boleh jawab inference, okay, boleh juga jawab pemerhatian. So 5, berapa soalan berangkai ni,
memang dia jadi mudah bila dia kuasai bahagian ni. Okay. So if ada soalan boleh tanya dekat sini. Okay, ada soalan ya. So kalau kita buat eksperimen tanam pokok toge, dibidiklah ketinggian pokok macam tu. Yes, kalau tanam pokok toge, contoh satu pokok ni kita tanam dekat kawasan lain, satu pokok ni kita tanam tempat lain, kita nak tengok, okay. So kesan dia, apa kesan kepada ketinggian dia. Okay, ada pokok toge ni kita letak tempat yang tak kena cahaya, lepas tu air kita siram, tempat tu macam tak ni sangat, and dia punya ketinggian tu agak rendah. And tempat ni pula dia dapat cukup semua. So ketinggian itu ialah boleh ubah bergerak balas. Tapi pokok toge tinggi mana Boleh lah, selalu kita buat pokok toge sebab apa? Dia tak ambil masa yang lama untuk tumbuh. Okay? Pokok toge, pokok apa lagi? Yang pokok cili lambat sikit kan? Dia keluar, dia tinggi tapi dia ambil masa sikit lah. Okay. Thank you. Soalan yang menarik Kita naikkan sikit soalan dia. Bagus ni. Alright, itu dia. Okay, kita ada daripada Rafiza Ramli. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alright, okay. So apa yang kita kaji dan hasil selepas beberapa hari itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun hasil yang kita dapat tu apa-apa hasil, itu akan dijadikan sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okay, kalau line tak clear, bagi tahu ya. Risau juga ni. Alright, sekarang kita nak buat soalan. Okay. Nampak yang ni dia ada 3 kolom. Okay. 3 kolom kan. Kolom pertama, kedua, ketiga. Okay. Yang pertama tu kalau perasan, semua litar adalah sama. So bila litar sama, jenis litar itu ialah pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan ni benda yang sama yang ada dekat eksperimen. Okay. Tapi hari ni saya tak nak fokus pada dimalarkan. Saya nak fokus pada 2 ni je. Okay. Dimanipulasi dengan bergerak balas. So, penonton-penonton boleh try jawab dulu. Yang manakah dimanipulasi, yang mana bergerak balas? Silakan. Kita bagilah masa seminit untuk jawab. Okay. Yang menonton di Facebook dan juga di YouTube boleh share lagi kat kawan-kawan yang lain. Supaya boleh dapat something pagi ni. Okay. Sebelum tu, okay, sementara tunggu ada yang jawab ni. Petang ni akan diadakan sesi kuis anak bijak fikir challenge pukul 5 petang untuk subjek sains dan juga matematik. Bagi yang berjaya menjawab soalan, dia akan diberikan point, okay, atau mata ganjaran yang mana point terkumpul ni bila capai satu tahap, contoh 100, dia boleh tebus dengan wang RM1. Okay. Ataupun kalau dah capai tahap maksimum dah, kita akan bagikan barang-barang lain juga selain wang tunai. Handphone, contohnya macam drone, telefon dan juga tab. Menarik kan hadiahnya kan? So, kempen ni kita adakan sepanjang PKP. Selagi mana ada PDPR, kita akan teruskan kempen ni. Jadi, bagi yang duduk di rumah, pukul 5 petang kan dah tak ada kelas kan? Boleh join petang ni. Okey, kita tengok jawapan. Alamak, tak ada yang jawab mungkin confuse lagi. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok. Apakah dia punya dimanipulasi? Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, dimanipulasi dia akan duduk di tengah-tengah. Okey, and bergerak balas of course lah yang hujung kan. Okey, so dimanipulasi ialah bilangan mentol. Alright, untuk jawab soalan ni hati-hati, dia mesti untuk dimanipulasi ni mesti ada parameter dia ataupun ukuran dia, bilangan ke, isi padu ke. Kalau kamu cakap mentol sahaja, kamu tak akan dapat markah. Okey. Macam kat sini ni, okey lah sebab dia dah nyatakan kat sini kan. So, kamu tulis balik je. Okey, kamu salin balik saja. Tapi kalau tak dinyatakan, kita sendiri yang kena bagi tahu. Okey, apa yang berbeza bilangan ke, kedudukan ke, okey, size ke, kan. Kalau tak nyatakan, dia akan dapat kosong. Alright. So yang bergerak balas, saya rasa tuan-tuan pun tahu, okey, iaitu kecerahan mentol. Kedudukan dia yang hujung sekali. Okey, kita ada jawapan daripada Luqman Faris, bilangan mentol dan kecerahan mentol. Kenapa mentol tu bahasa Inggeris Okey. Mentol tu bahasa Inggeris lain macam. Ni mungkin auto correct. Okey. Okey. Mana ada soalan tak tuduh pun mentol.
Ejaan tu ejaan. Okey, sekarang kita pergi pula soalan yang seterusnya. Okey, yang ini style dia jadual tapi dia ada 3 kolom. Sekarang kita pergi pula yang ada 2 kolom sahaja. Okey, kedua-dua tumbuhan di bawah diletakkan di luar rumah, pokok cili dengan pokok kaktus. Okey, yang mana dua-dua ni selama seminggu tak disiram air. Okey, tak siram apa-apa air pun. Macam mana tu? So, selepas seminggu tu ialah hasil dia. Okey, kamu nampak kan dekat bawah tu, selepas seminggu itu hasilnya, yang mana tumbuhan kaktus keadaan selepas seminggu hidup hidup subur, and pokok cili menjadi layu. Okey, jadi layu. Jadi sekarang ni nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Silakan. Ada ke? Okey, kita dah ada jawapan daripada penonton di YouTube. Alright, dia kata dimanipulasi ialah jenis tumbuhan and bergerak balas dia keadaan tumbuhan selepas seminggu. Okey, sekarang kita nak tengok dimanipulasi dia. Alright, kalau dekat jadual tu, dekat dalam jadual hasil tu, dia hanya tulis tumbuhan. Okey, dia hanya tulis tumbuhan. Tapi disebabkan soalan ni dia perlu ada parameter untuk jawab soalan manipulasi, kena ada parameter. So dinyatakan itu jenis tumbuhan. Wah, bagus dia dah boleh nyatakan. Okey, kenapa kita guna jenis? Sebab tumbuhan ni tumbuhan yang berbeza. So nak menunjukkan dia ni berbeza, kita letaklah jenis. Tak payahlah kan tumbuhan kaktus dengan tumbuhan pokok cili pula kan. Okey, size ni dia direct je, tak perlu kamu nak fikir-fikir. Dia sama dulu jenis, bilangan, isi padu, berat, keadaan. Itu keadaan selalunya pemboleh ubah dia bergerak balas. So benda-benda macam tu je sebenarnya. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah keadaan tumbuhan selepas seminggu. Okey, untuk bergerak balas boleh terus tengok, boleh terus ambil sahaja daripada jadual. Tak perlu dah fikir-fikir nak buat ayat apa, tak payah. Ambil terus. Okey, and dimalarkan jenis pasu yang digunakan. Okey, jenis pasu digunakan. Okey, yang ni selalu pelajar jawab macam ni lah. Jenis pasu, apa lagi, warna pasu kan. Okey, memang dia sama. Tapi kita tengok adakah dia sama. Okey, let's see. Okey, yang dimanipulasi ialah jenis tumbuhan. Betul, power. And kedua, keadaan tumbuhan selepas seminggu untuk bergerak balas. Okey, dimalarkan pula. Dimalarkan, kedudukan tumbuhan ataupun tempoh penyiasatan. Kenapa pasu bukan dimalarkan? Okey, pasu ni kita tengok pasu pun berbeza kan? Tak sama kan? Okey, nampak sini kat atas sini kedua-dua tumbuhan diletak di bawah, di bawah diletakkan di luar rumah. So di luar rumah itu adalah lokasi. Okey, lokasi yang sama kan? Okey. Kemudian tidak disiram air. Apa lagi? Selama seminggu. Okey, tidak disiram air ni susah nak tukar ayat kan? Kita ambil je selama seminggu tu bermaksud tempoh penyiasatan. Selalu tempoh penyiasatan jarang lah dia buat berbeza-beza. Kan? So kita boleh nyatakan tempoh penyiasatan tu sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, benda yang sama dan dia memberi efek kepada keadaan tumbuhan tu. Kalau pasu dia tak bagi efek sangat. Okey, sebab kita tak kaji pasal akar, kita kaji pasal kesuburan dia tu ataupun keadaan dia. Okey, thank you bagi yang menjawab, so saya boleh terangkan dengan lebih lanjut. Macam kita. Okey. Alright, kuantiti air malar. Ya, betul. Kuantiti air juga boleh digunakan sebagai malar. Okey, banyak sebenarnya kita, kalau kamu perasan dekat soalan tu dia dah bagi tahu kuantiti air yang sama, tempoh selama seminggu. Okey,
So tempoh penyiasatan juga boleh dikatakan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Kuantiti air lagi kedudukan tumbuhan. Alright. Thank you bagi yang menjawab, Nur Liana Baharudin. Right. Okay, sekarang kita pergi pula yang soalan seterusnya. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh kenderaan apabila menggunakan bilangan gear yang berbeza untuk sampai ke satu destinasi yang sama. Okey, dekat sini kita nampak dia dah bagi dah, okey. Bilangan gear dengan masa tiba. So, apakah pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga pemboleh ubah dimalarkan? Boleh jawab dekat chat. Sila. Okey. Laju. Okey, dimanipulasi ialah bilangan gear. And bergerak balas ialah masa tiba. Okey, apakah yang dimalarkan dalam ni? Tengok balik dekat soalan tu, dia ada keyword dia. Okey, untuk yang dimalarkan. Okey, jenis kenderaan. Okey, jenis kenderaan boleh. Alright. Lagi, apa lagi? Okey, dekat sini kita boleh tengok dekat soalan tu, dekat penyataan di atas tu, itu penting sebenarnya. Sebenarnya pelajar dia akan skip. Okey, tak nak baca soalan. Alright. Saya boleh ajak sains. Okey. Jarak tu apa? Okey. So saya boleh ajak sains dah. Boleh. Tak ada masalah. Memang cikgu Luqman ni dia pernah ajar sains dan memang boleh sebenarnya. Okey. Jarak ni jarak apa? Sila bagi tahu. Okey. So next kita tengok dimanipulasi. Okey, bilangan gear dah ada kat situ. Ini nasib baik dia bagi tahu bilangan gear. Kalau dia bagi tahu gear sahaja, kita kena menyatakan sendirilah dia punya parameter tu apa. Alright. So yang bergerak balas, tu apa? Yang bergerak balas ialah masa tiba ataupun dalam jam lah, masa tiba lah. Okey, kalau bilangan gear dua gear, bilangan gear 2, dia masa 6 jam untuk tiba. Okey, kalau dia pakai gear 4 jam. Gear 6, bilangan gear 6 masa tiba dia 2 jam sahaja. Okey, dekat sini untuk dimalarkan dan dinyatakan destinasi yang sama. So kita tengok apakah jawapan dia. Ya, jarak destinasi ataupun jenis gear pun boleh guna. Okey, gear sama cuma bilangan dia yang berbeza. Alright, jarak destinasi sebab apa dia kata sini kan? Untuk destinasi yang sama. Okey. Untuk yang ni dia lebih kepada topik laju kelajuan, jarak dan kelajuan untuk darjah 6. And dekat sini dia akan tanya sama ada bilangan gear ke, okey, ataupun dia bagi masa yang sama and berapa destinasi yang berbeza. Okey, ada yang kereta ni dia boleh sampai jauh lagi. Ada kereta dalam masa jam dia sampai dekat je. So itu jarak yang berbeza. So benda-benda ni dia akan twist. So kita tengok soalan dengan jadual yang diberikan. Okey, thank you bagi yang menjawab. Masya Allah, power semua. Kalau jenis gear boleh. Alright. Next. Ni destinasi yang sama. Okay. Yang ni pula. Sekumpulan murid telah menjalankan satu penyiasatan tentang jenis haiwan dan bilangan telur setiap kali haiwan bertelur. Okay. Dekat sini sebenarnya keyword dia dah ada dekat atas tu. And dekat bawah ni dia bagi keputusannya lah haiwan P, Q dan R. Dan juga bilangan telur setiap kali dia bertelur. Haiwan P ni 1 ke 2 telur je. Q ni 2 ke 40 biji and R ni 200 sampai 300. Wah, haiwan apa tu? Jangan tanya. Okey, hari ni kita nak kenal pasti apakah pemboleh ubah dimanipulasi yang bergerak balas sahaja. Alright. Okey, boleh nyatakan, boleh jawab dekat chat. Apakah dia punya warna gear? Warna gear pun jadi ni warna gear tak memainkan peranan dia untuk pemboleh ubah ni. Video. Lain macam dia punya ni. Alright. Okey, dimanipulasi jenis haiwan. Ni kata Luqman.
Okey, dimanipulasi ialah jenis haiwan and bergerak balas ialah bilangan telur setiap kali bertelur. Okey, thank you. Ada jawapan lain ke? Ada jawapan lain ke? Boleh bagi tahu? Dimalahkan. Tempoh eksperimen dijalankan. Okey. Tempoh eksperimen dan sekebetulan dijalankan tentang jenis haiwan dan bilangan telur setiap kali haiwan bertelur. Hebatnya kamu. Siapa yang hebat tu? Yakin ya Allah ada menyanyi pula kat sini kan. Okay, so kita tengok what is the answer? Soalan tak ditanya pun dimalahkan tapi dia jawab juga. It's okay. Okay, so yang boleh ubah dimanipulasi ini kena hati-hati. Alright, sebab dekat situ dia bagi tahu haiwan sahaja. Selalunya pelajar dia akan tulis haiwan saja. Okay, so ibu bapa dan guru-guru kena emphasize. Kena bagi tahu soalan macam gini tak boleh talin terus-terus. Dia kena nyatakan juga dia mesti 2 perkataan. Okay, sekurang-kurangnya 2 perkataan. Kalau 1 perkataan je dia akan bagi salah lah sebab tak ada. Haiwan apa? Okay, so kita bagi tahu apa berbeza jenis haiwan. Bergerak balas pula ialah bilangan telur setiap kali bertelur. So itulah dekat kolom ataupun row yang kat bawah tu. Okay. So sekarang dah habis dah pasal jadual. Okay, lepas ni saya akan pergi pula penerangan untuk graf pula. Graf pun ada juga. Dekat graf ni pelajar pun confuse juga. Dia akan, okay, kita kan dah biasa kan. Yang atas PM, bawah PB. So dekat sini pun dia akan ingat apa. Okey lah, saya tanya dulu lah sebelum saya terangkan kan. Okey, berdasarkan ni graf contoh So dia tak ada topik tu siri 1 semua tu. Okey, ini contoh. Jadi saya nak tanya lah kan. Berdasarkan graf ni, tuan-tuan dan puan-puan, apakah suhu air dan juga bukan apakah suhu air pula. Apakah boleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas? Boleh nyatakan dekat ruangan komen. Saya nak tengok. Okey. Okey, sains memang OP. Saya cerita angkasawan kan? Ya. Okey. Alright, daripada Abdul Musi dia kata Pak CY ialah PB, Pak CX ialah PM. Alright. Sekarang kan pelajar dah belajar kan? Dah belajar apa? Dah belajar koordinat. Daripada tahun 3 dah belajar kan? Koordinat kan? So by right diorang tahu dah Pak CY tu apa, Pak CX tu apa. Kalau zaman saya dulu, Pak CX, Pak CY ni saya tahu tu sekolah menengah. Tapi sekarang ni dia dah advance, dia dah ajar dah, sekolah rendah dah belajar benda ni. Baguslah, which is bagus lah kan. Benda ni simple sebenarnya. Kalau kita belajar awal, lebih mudah. Okay. So, dimanipulasi ialah tahap suhu air. Bergerak balas ialah masa, tempoh masa. Maksudnya, suhu air itu menentukan masa. Maksud kalau suhu tak meningkat, masa tak bergerak. Macam gitu. Contoh sebenarnya. Okay. Dimalahkan ialah jenis air. Okey, jenis air boleh diterima sebab air ni kalau air yang berbeza, dia punya suhu dia tu dia akan ada takat didih yang berbeza kan. Okey, sekarang kita nak tengok sini. Kita ambil jawapan daripada Luqman. Okey. Alright. Biasanya pelajar akan jawab suhu air ni ialah boleh ubah dimanipulasi. Okey, yang mana kita dah biasa kan sebelah sini manipulasi, dia bergerak balas. So dekat graf pun dia buat macam tu juga. Sekarang kita nak tengok. What is the manipulasi? Okay, untuk graf dimanipulasi ni ialah dekat bawah. Alright, dekat bawah, dekat paksi X ataupun graf apa ni? Mengufuk. Mengufuk lah kan, mengufuk. Macam tu kan. Okay, so ini ialah PM, ini ialah PB. Macam itu. Okay, sebab apa? Perubahan masa yang menyebabkan suhu dia tu meningkat. Bukan perubahan suhu menyebabkan masa bergerak. Tak. Okay, masa ni macam mana pun dia akan bergerak, So pergerakan masa tu, perubahan masa tu menyebabkan suhu air berubah. Macam gitu. So kalau graf ni kena tengok betul-betul. Paksi X kalau kita belajar waktu matematik pun, kita nak kira koordinat, kena ambil paksi X dulu, baru paksi Y. Betul. Okay, so paksi X tu ialah pemboleh ubah dimanipulasi and paksi Y bergerak balas. Paksi Y ni yang ni lah.
Okey, suhu air tu sepatutnya dia letak darjah Celsius kan. Tapi dekat sini tak dinyatakan. Sebab ini saya hanya nak tunjuk contoh sahaja. Okay. Hi Miss Mariam. Hi Yuri Utami. Welcome to my YouTube channel. Okay, kita nak buat soalan lah. Okay, cakap banyak kau nak tak buat soalan tak tahu. Okay, carta palang di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan takal dengan bilangan murid yang diperlukan untuk menarik beban berjisim 30 kg. Jadi, tengok sini. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Boleh nyatakan di ruangan komen. Okey, sila. Kita tengok siapa yang OP begini. Pagi-pagi dah boleh jawab soalan ni. Masya Allah. Memang power. Okey, kita dah ada jawapan daripada Luqman. Luqman tak ada kelas Tak ada. Okey, bilangan takal dimanipulasi and bilangan murid bergerak balas. Dimalarkan ialah jenis takal yang digunakan. Okey, boleh? Alright. So, sekarang kita nak tengok benarkah? Okay, ada lagi ke jawapan lain yang boleh komen di Facebook? Kita setakat ni di YouTube di Facebook ada seorang. Alright, yang di Facebook juga boleh komen. Saya masih nampak komen tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. Sekarang kita tengok soalan dia. Okay, masa pun dah nak habis ni. Kita kena laju sikit lah. Wah, ini yang saya selalu confuse. See? Okay, ada yang confuse, betul. Bukan puan seorang yang confuse. Sebenarnya kalau kita tak tahu memang kita akan confuse. Pelajar pun confuse sebenarnya. Okay, bila dia tengok sini, mestilah yang dekat sini, mana demonstrasi, mana bergerak balas. Okay, sebab kita nak ajar logik, lagi pening kan. So kita kena tahu, bagi tahu terus kedudukan dia kat mana. Okay, so sekarang apakah jawapannya? Jawapannya ialah dimanipulasi ialah bilangan takal dekat pasti X. Right. Untuk bergerak balas pula dekat pasti Y. Macam itulah. So macam kita belajar koordinat juga sebenarnya. Okay, X dulu baru Y. X dulu baru Y. Alright. So bila kita tahu yang tu, insyaAllah ini pun akan mudah. Okay, kenapa mat tiba-tiba kan? Sebab sains dengan mat ada kaitan. Okay, try saya lagi. Ni soalan ketiga. Okey, sepasukan penyelidik telah menyiasat bilangan orang di sebuah kampung yang dijangkiti COVID-19. Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam rajah 1.2. Okey, so kita ada bilangan orang dijangkiti dan juga hari. Okey, so apakah pemboleh ubah dimanipulasi? Ya, yang manipulasi yang dapat kita ubah betul, yang dapat kita ubah. Maksudnya, tapi kalau berdasarkan jadual kita tak boleh ubah lah hari tu kan. Okey, hari tu dia memang akan berubah, walaupun kita tak berubah, dia still akan berubah. Okey, macam sekarang kan bilangan COVID semakin bertambah hari, bilangan pesakit positif semakin bertambah. Betul? So, pertambahan hari tu menyebabkan bilangan positif tu bertambah. Bukannya bilangan positif menyebabkan pertambahan hari. Macam tu. Okey, so dekat sini, yang mana dimanipulasi, yang mana bergerak balas? Silakan. Sila. Okey, sementara menunggu jawapan malam ni petang ni kita ada ABF challenge. Alright, semua pelajar boleh join daripada tahun 1, daripada tadika boleh join sampai ke tingkatan 5 dan setiap penyertaan dia ada ganjaran dia. Alright, ada ganjaran yang memang best lah. Kalau saya student dulu ada macam ni, saya akan join lah. Sebab apa? Mana ada jawab quiz dapat duit. Betul, dapat duit dah, dapat ganjaran. Okay, dapat duit, dapat tab, dapat telefon. Lepas tu malam ni pula kita akan adakan juga sesi live di IG bersama dengan Cikgu Musi. Okay, perkongsian berkenaan apa? Dia akan kongsikan berkenaan matematik, tak silap saya. Okay, macam matematik yang santai, kan ada orang fikir matematik susah kan. Tidak, okay, ini matematik yang santai sahaja.
Okay, so kita tengok soalan ni apakah jawapan dia sebab dia nyatakan hari saja. Dia tak tukar hari ni. Okay, jadi kita boleh letak bilangan hari. So bilangan hari bertambah kan? So bilangan hari bertambah menyebabkan bilangan orang yang dijangkiti juga bertambah. So yang dimanipulasi ialah bilangan hari. Bergerak balas? Apakah pemberi ubah bergerak balas? Okey, dekat pemberi ubah bergerak balas ni dia dah nyatakan dah. Okey, bilangan orang yang dijangkiti. Dah lengkap lah kan? So kita boleh terus tulis sahaja. Okay, bilangan orang yang dijangkiti COVID-19. Alright. And next. Okay, ini soalan sama juga. Okay. Nyatakan pemberi ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Okay, yang ni saya tak nyatakan soalan dia. Soalan ni dia buat uji kaji pasal kadar pernafasan terhadap terhadap golongan yang berbeza umur. Okey, peringkat umur yang berbeza. So dekat sini apakah dimanipulasi and apakah yang bergerak balas? Silakan. Okey, yang menonton boleh jawab. Kan soalan mudah-mudah ni. So kalau perempuan dah boleh jawab soalan ni, insya-Allah perempuan dah boleh membantu anak puan di rumah sepanjang PDPR ni berlangsung untuk siapkan mungkin homework, okey, ulang kaji and buat revisi ke. So boleh bantu juga untuk tingkatkan lagi dia punya kemahiran dalam sains. Ini kita bagi kemahiran mengawal pembeli ubah. Okey. So, dekat sini dimanipulasi macam biasalah. Okey, di peringkat pula. Okey, pembeli ubah dimanipulasi kita boleh terus ambil sahaja peringkat umur. And pembeli ubah bergerak balas ialah kadar pernafasan. Berapa bilangan pernafasan dia? Berapa kali dia bernafas? Macam gitu. Okey? So, setakat ni ada ke soalan daripada yang menonton? Kalau ada soalan boleh nyatakan, boleh tanya di ruang komen. Okey? Kalau ada pendapat ke, nak share ke, kita sama-sama boleh juga. Okey? Tak adalah terhad pada saya saja. Mungkin yang menonton ni cikgu-cikgu yang nak bagi sharing pun boleh bagi kat ruang komen. Alright? Okey, baik, faham, alhamdulillah. Okey, so sekarang kita pergi pula soalan yang seterusnya. Okey, ini penutup lah. Okey, yang mana tips mudah. Okey, tadi kita tengok dia bagi jadual. Macam mana kita nak kenal pasti pembeli ubah dekat jadual dengan graf. Sekarang kita nak tengok pula apa kata kunci ataupun keyword untuk pembeli ubah ni. Kan? Kenapa macam mana kita nak beza kalau tak ada dia tak bagi jadual, dia tak bagi graf. Macam mana kita nak bezakan? Dia bagi gambar saja. Okey? Selalunya pembeli ubah dimanipulasi ni dia akan bagi perkataan berbeza. Contoh, jenis pokok yang berbeza. Okey, saiz yang berbeza. Apa lagi? Takal yang berbeza. Contohlah kan. Okey, gear yang berbeza. So perkataan berbeza tu dia merupakan keyword ataupun kata kunci untuk pembeli ubah dimanipulasi. So kena fokus, sebab tu saya cakap pelajar kena baca soalan. Okey. Soalan jangan tinggal sebab sains ni sebenarnya jawapan dia dekat soalan. Okey, kamu kena keluarkan je. So nak keluarkan tu kena ada kemahiran. Kemahiran apa? So kamu kena tahulah tip apa macam nak keluarkan. Macam mana nak itu, macam mana ini kan. So dekat soalan tu kamu kena baca and sebenarnya benda ni yang saya buat waktu sekolah dulu pun sebab sama kan, benda ubah kan, benda tak berubah. Itulah sampai sekarang pun saya still belajar. Sebab apa? Saya tahu jawapan dia dekat soalan sebenarnya. Okey. Kalau setuju, sila setuju. Boleh komen setuju dengan saya. Okey. Sebab okey, contoh macam ini ada guli kaca. Sebiji guli dimasukkan ke dalam silinder penyukat yang mengandungi 60 ml air. Paras bacaan air dicatatkan. Penyiasatan diulang dengan bilangan guli yang berbeza-beza. Nampak tu perkataan berbeza, mungkin berbeza ataupun berlainan. Itulah perkataan yang selalu digunakan untuk kenal pasti yang mana pun boleh ubah dimanipulasi. So dekat sini dah nampak clear kan? Bilangan guli yang berbeza-beza.
So, pemula ubah dimanipulasi dia ialah bilangan guli. Okey. Sebab tu saya cakap jangan tinggal soalan. Okey. Baca soalan tu sebab jawapan kamu ada dekat soalan. Okey. Bila dah tahu, dia akan jadi mudah lah. So, sebelum ni mungkin tak tahu. So, tak tahu, dia akan tinggal lah. Baca pun tu tak tahu kan macam nak cari kan. So, sekarang dah tahu kan. Jangan tinggal soalan. Okey. Contoh macam gini pula. Okey. Yang menonton boleh jawab Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid menggunakan 3 batang magnet yang berbeza saiz untuk menyiasat hubungan antara saiz magnet dan kekuatan magnet. Okey. Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam rajah 4. Alright. So, dalam penyiasatan ni dia kata sekumpulan murid menggunakan 3 batang magnet yang berbeza. Nampak tu perkataan berbeza? Okey. So, bila berbeza terus bulatkan ataupun kotakkan dia. Okey. So, pemula ubah dimanipulasi dia, apa yang berbeza kat sini ialah saiz. Okey, magnet yang berbeza saiz. So, apa yang berbeza? Senang je lah, saiz magnet. Mudah kan? So, cikgu dah buktikan dekat sini yang mana jawapan kamu ada dekat soalan. Jangan tinggal. Okey, untuk sekolah rendah dia belum lagi nak kata kamu bagi benda yang datangkan sendiri, fikir sendiri. Tak ada. Okey. Dia dah bantu kamu, cuma kamu je kena keluarkan. Dekat sini, kena tahulah macam mana kita nak keluarkan kata kunci yang macam mana kita nak guna untuk keluarkan jawapan dia. Alright? Tu perkataan berbeza kan. Okey, last. Yang ni pemula ubah bergerak balas sebenarnya, bukan dimanipulasi Yang ni PB. Maaf. Okey, untuk PB pula, selalunya dia menggunakan perkataan selepas. Okey, selepas seminggu keputusan dinyatakan. Okey, selepas 7 hari, selepas beberapa hari, selepas beberapa jam. Ini contohlah selepas seminggu kan. Okey, selepas itu keputusan dinyatakan, dicatatkan. Okey, perkataan selepas tu mesti dia bagi tahu apa benda yang dicatatkan. Itu ialah pemula ubah bergerak balas. Ataupun selepas bulan ke, selepas beberapa minit ke. Okey. Alright, so hasil penyatatan direkodkan. So hasil yang direkodkan tu yang mana dia bukan dimanipulasi, itu adalah bergerak balas. Contoh macam gini kan. Rajah menunjukkan 2 buah kandang, mana kandang A dan kandang B yang digunakan oleh penternak untuk menternak kambing biri-biri. Biri-biri kan? Okey. Kandang A hanya memuatkan 5 ekor, walaupun dalam tu ada 4 ekor je. Tapi sebenarnya 5 5 ekor biri-biri, manakala kandang B memuatkan 15 ekor. Tak payah kira lah 15 ekor biri-biri. Setiap kandang diberikan jumlah makanan dan air yang sama banyak. Okey, selepas 1 bulan. Selepas 1 bulan, berat biri-biri dalam setiap kandang direkodkan. Okey, so dekat sini yang selepas sebulan yang direkodkan itu ialah berat purata biri-biri. Okey, so bergerak balas dia ialah berat purata biri-biri dalam setiap kandang. Mudah kan? Okey. So kat sini dia tak bagi pun jadual. Dia bagi gambar sahaja. Tapi selalunya kalau bagi gambar ni dekat soalan tu dia kepanjang sikit. Kenapa dia panjang? Sebab dia nak bagi tahu yang mana pun boleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. So kamu hanya keluarkan sahaja berdasarkan keyword yang diberikan. Okey. So far ada soalan ke? Kita dah terlebih masa. Okey, ini yang perkongsian saya terakhir lah untuk tip keyword lah. Okey, right. So, ada soalan ke setakat ni? Alright, kalau tak ada soalan, saya akan ingatkan lagi yang mana petang ni kita akan adakan live ABF Challenge sesuai untuk pelajar-pelajar dan juga anak-anak di rumah untuk menjawab dan boleh kumpulkan poin. Dan terbuka kepada semua. Okey, semua pelajar. Okey. Yang nak tahu pukul berapa tu boleh dulu subscribe TV Lahazun Education dan tekan butang notifikasi. So nanti bila kita live terus akan dapat notification. Okay. So itu sahaja untuk saya waktu pagi ni. Kalau ada soalan boleh terus PM, terus DM di Facebook dan juga di Facebook lah kan. Okay, di Facebook soalan yang ingin ditanyakan. Okey, jika tidak ada persoalan, saya sudahi sesi pagi ini dengan terima kasih bagi yang menonton. Bye. Assalamualaikum. Go
padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Politik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Zone we trust to help me level up. Cheer up, Lahazon we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Saya dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagusnya di Lahazon. Lahazon terbaik.